Okey, antum semua dah ada kan modul bengkel sebelum ni? Ada tak yang masih tak ada? Ada. Ada, Semua ada, semua semua dah ada. ada. Semua ada. Okey, Alhamdulillah alhamdulillah. ada. Okey, semua ada alhamdulillah. Okey, baik. Semua dah nampak skrin yang Ustazah tunjuk ni? Semua nampak tak? Nampak? Okey. Okey, jadi pada skrin ni, jadi ni ada 6. 6 kata hikmah ni. 6 kata hikmah ni yang perlu antum hafal syarahan dia. Syarahan ni maksudnya ulasan dia lah. Apa dia punya penjelasan, apa penerangan ataupun apa kefahaman yang antum faham daripada kata hikmah ni. Jadi 6 ni sahaja. Islah ar-ra'iyyati bi islah ar-ra'i. Ma ahsanad din wad dunya idza ijtama'a. Okey, perhatikan baris yang kata hikmah ni. Sebab ada yang hantar video kat Ustazah hari tu ada baris yang kurang tepat. Ma ahsana ad-din wad dunya idza ijtama'a. Bukan ijtima'an, ijtama'a. Laula al-wi'am. Laula al-wi'amu lahalaka al-anamu. Biqadri lughatil mar'i yakthuru naf'uhu. Fastabiqu al-khairati. Zahara al-fasadu fil ardi bima kasabat aidi an-nas. Okey, jadi ke-6 ni kata hikmah yang antum perlu hafaz. Jadi cuma ada beberapa perkataan yang antum perlu perbaiki, mungkin tak perasan masa bengkel hari tu. Islah ar-ra'iyyah bi islah ar-ra'i, tak ada masalah, antum tak perlu perbaiki apa-apa. Cuba tengok kata hikmah yang kedua. Ma ahsanad din wad dunya idza ijtama'a. Apa maksud kata hikmah ni? Apa maksud kata hikmah ni? Alangkah baiknya agama dan dunia bersatu. Alangkah baiknya sekiranya agama dan dunia itu sekiranya bersatu. Sekalilah seimbanglah antara dunia dan juga keduniaan dan juga agama. Okey, jadi yang antum perlu perbaiki, nampak tak yang Ustazah highlightkan warna kuning ni? Nampak tak? Semua nampak? Nampak, Pak. Okey, yang Ustazah highlight kuning ni maksudnya antum perlu baiki. Dalam modul hari tu ada Ustazah tulis alaina an naksal lil ibadah. Betul? Maksud dia hendaklah kita malas untuk beribadat. Betul tak tu? Tak. Salah kan? Okey, jadi antum perlu tambah la. Kena tambah la. Tambah pada nota tu. Hendaklah kita tidak malas dalam beribadat. Alaina an la naksal. Tambah la kemudian ada satu lagi kesalahan dalam tu. Biqadri lughatil mar'i yaksur naf'uhu. Dengan banyaknya bahasa, dengan mampunya seseorang tu banyak bahasa, yaksuru naf'uhu, banyaklah juga manfaat pada diri dia. Jadi yang antum perlu perbetulkan pada perkataan al-ajnabiyah. Antum tahu tak apa maksud al-lughat? Lughat tu apa lughat? Bahasa. Kalau lughah satu bahasa, al-lughat banyak bahasa, bahasa-bahasa. Kalau al-ajnabiyah, ajnabiyah ni maksudnya maksud apa tu? Asing. Jadi bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa luar. Jadi bila contohnya ibunda kita, bahasa ibunda kita bahasa Melayu. Jadi kalau kita belajar bahasa luar selain daripada bahasa Melayu, itu kita panggil
apa ni bahasa-bahasa asing lah. Okey, jadi perbetulkan. Yang dalam buku tu ada Al-Ajtabiyah. Okey, Al-Ajtabiyah. Antum perbetulkan Al-Ajnabiyah. Okey, Al-Ajnabiyah. Okey, dan Ustazah nak nasihatkan pada antum. Okey, bila antum menghafaz, kalau antum nak buat ayat sendiri, kalau antum mampu bina nak syarah sendiri, itu bagus. Cuma kalau antum nak hafal, okey, pastikan ejaan betul, tulisan dan ejaan betul. Okey, sebab rata-rata yang jawab periksa hari tu ini apa ni ejaan ada yang tersilap, ejaan tersilap. Okey, kenapa tersilap? Sebab satu, sebutan kita salah. Bila kita hafal bermula dengan sebutan salah, maka salahlah tulis kita. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, disebabkan kita kurangnya latihan menulis. Kita hafal-hafal tapi kita kurang latihan menulis. Okey, jadi macam yang kelas yang Ustazah tanda kelas teraya hari tu, banyak yang macam itulah. Ada yang dah hafal tapi disebabkan dia tak praktis tulis, jadi ejaan perkataan tu berubah dah jadi maksud lain dah. Yang tak ada ya, ada ya. Yang tak perlu ada alif, tiba-tiba ada alif. Yang apa ni, yang ada alif, yang tak ada alif ditambah alif, tak boleh lah. Antum kena praktis. Boleh? Boleh? Semua boleh? Boleh. Okey. Jadi dalam 6 kata hikmah ni, ada tak yang tak faham? Faham. Semua faham Ada tak yang tak faham dekat ni? Ada tak yang tak faham? Kelas 5A semua faham tak? Faham. Faham. Okey, 5B? Ada tak nak tanya kat mana-mana perkataan? Tak ada. Okey, 5 stem ada tak perkataan yang tak faham ke? Nak Ustazah terangkan maksud dia. Faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi ini 6 ni sahaja Okey, jadi untuk soalan soalan kata hikmah ni okey, soalan kata hikmah macam yang dia berada di soalan yang kedua. Okey, Ustazah yakin antum semua pun dah tengok soalan peperiksaan, soalan teraya baru-baru ni. Jadi antum sebenarnya dah tahu dah soalan kata hikmah ni ialah berada pada kertas 2. Betul tak? Betul. Soalan kertas 2 dan soalan 2. Soalan 2 maksudnya as-su'al as-sani. As-su'al as-sani yang ketiga, jim. Soalan kedua jim. Soalan kedua jim. Jadi ni contoh skema jawapan bagi soalan trial antum baru-baru ni. Ingat lagi tak soalan trial baru-baru ni? Sangat. Ingat. Okey. Ingat. Kalau dia boleh jawab, jadi insya-Allah lah dapatlah 4/4. Tapi kalau dia hafal, salah eja, mungkin kuranglah markah dia. Kurang markah dia. Jadi sebab tu Ustazah kata kena praktis juga menulis. Okey. Jadi ini sebenarnya ada fill out ni. Jadi cara nak menjawab pada kertas jawapan, Ustazah nak tekankan pada antum supaya antum bila menjawab soalan peperiksaan nanti, jawapan antum tu adalah menarik. Tidak, maksudnya dengan menarik macam mana? Menarik dengan
dengan tulisan yang betul, maksudnya ejaan yang betul. Yang kedua kemas. Kemas. Dan yang ketiga, Ustazah kalau boleh, Ustazah nak jawapan antum ni, pemeriksa tu sampai, ui menarik betul lah. Rasa macam kalau antum salah pun pemeriksa nak bagi markah. Ustazah nak biar macam tu. Okay, jadi Ustazah nak latih antum supaya macam mana antum nak attract pemeriksa nanti. Okay, jadi cara nak menjawab, Ustazah sangat sarankan setiap soalan satu kertas. Walaupun jawapan dia sikit je. Okay, satu kertas. Jadi untuk kertas 2, antum menggunakan buku skrip jawapan. Okay, buku skrip jawapan. Okay, buku skrip jawapan. Dia tak bagi helaian kertas, dia bagi buku skrip jawapan. Melainkan antum perlukan kertas lebih. Jadi minta je pada pengawas periksa nanti. Okay, jadi dalam buku jawapan tu, untuk jawab soalan kata hikmah ni, antum tulis hanya dalam satu muka surat je. Okay, kalau ada soalan lain, antum buat soalan lain tu pada muka surat seterusnya. Jangan combine. Itu baru pemeriksa, bagus budak ni. Okay. Dan yang kedua, cara antum nak menjawab, pastikan kalau antum nak tambah sikit soalan ke apa, okay, guna 2 warna. Okay, satu sebagai menunjukkan soalan ke apa. Kalau antum nak letak soalan, letaklah soalan. Okay, kalau tak nak letak soalan, maksudnya nak tulis kata hikmah sahaja. Okay, Ustazah galakkan antum tulis kata hikmah. Okay, tulis kata hikmah. Kata hikmah dia dengan warna biru, kemudian jawapan dia dengan warna hitam. Ni Ustazah nak galakkan antum. Okay, ada yang jawab jawapan terus. Okay, itu sebenarnya tak ada masalah. Tapi ini nak bagi kita menarik dalam kita nak menjawab soalan. Okay, jadi Ustazah sangat galakkan lah. Okay, jadi cara nak menjawab, antum letak dulu kata hikmah. Okay, jadi kalau soalan, Isyrah al-hikmah al-atiyah syarhan wafian. Dia suruh jelaskan, isyrah ni maksudnya jelaskan kata hikmah yang berikut dengan penjelasan yang detail, yang terperinci. Okay, jadi dia bagi kata hikmah, okay, apa ulasan, apa penjelasan dia. Okay, jadi antum letaklah. Okay, boleh clear? Clear macam mana cara nak menjawab? Clear. Okay, maksudnya apa Boleh, yang boleh. antum hafal, macam tu je tulis. Tak perlu nak fikir nak kena buat macam mana ni. Kalau soalan macam ni apa ni soalan ni? Tak faham ni. Dia tak perlu. Antum tulis je kata hikmah, cuma tambahlah sikit. Qaulu al-hikmah. Qaulu al-hikmah. Qaul ni kata. Al-hikmah ni hikmah lah. Kata hikmah. Okay. Tulis kata hikmah dia. Kemudian tulis jawapan. Okay, boleh? Okay. Boleh. Yang kat bawah ni contoh bagi soalan kelas fast track. Okay, antum boleh tengok juga. Contohnya biqadri lughatil mar'i yaksur naf'uhu. Okay, jadi cara jawab pun sama. Tulis guna pen biru. Kemudian jawapan dia dengan pen hitam. Dan setiap baris ni, setiap ni pastikan selang sebaris. Boleh? Ustazah nak latih antum guna kertas 2 ni selang sebaris. Okey, selang sebaris. Kemudian antara poin ke poin ataupun antara perenggan ke perenggan, antara nombor ke nombor, itu antum selang 2 baris. Okey, boleh faham tak kat situ? Faham. Okey, Ustazah ulang antara jawapan, okey, jawapan antum pasti jawapan pada kertas 2 ni selang sebaris. Okey, cuma antara poin ke poin ataupun nombor ke nombor lain ataupun perenggan ke perenggan lain selang 2 baris. Biasakan macam tu. Biasakan macam tu. Kenapa Ustazah nak antum tulis perkataan tu jelas-jelas. Dan latihan, kejap lagi antum nak buat latihan kejap lagi.
Okey, Ustazah nak antum tulis macam itulah. Okey, tulis dengan selang sebaris. Okey, semua dah ada dah kertas kajang, masing-masing dah ada kertas kajang. Ada. 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 Kata kijang. Masing-masing dah ada Kajang, kertas kajang. Bukan kijang, bu- kajang. ada, bukan ada, dekat bukan dekat kajang, bukan bukan binatang kijang. Kertas kajang. Okey, kertas kajang. Okey, jadi kertas kajang tu satu muka surat je untuk kertas soalan kata hikmah. Soalan kata hikmah. Okey, semua dah ada. Ustazah nak masing-masing. Masing-masing ada pen, ada kertas. Okey, sekarang sediakan 3 kertas. Okey, masing-masing dah ada. 3, Ustazah nak 3. Sebab kita ada 6 kan? Okey. Kita ada 6 kata hikmah. Jadi kita nak buat setiap muka surat. Kita nak buat kata hikmah kan? Okey, kata hikmah kita ada 6. Jadi setiap muka surat, setiap muka surat kita nak buat setiap satulah. Okey. Dah, masing-masing dah ada Ikan bilis ni Dah. siapa? Dah. Ikan bilis ni siapa? Alia. Alia, ya Allah, berbilis. Antum gunalah nama-nama antum, guna nama antum. Okey. Semua dah ada Ada. Dah ada kertas. Okey. Ustazah nak suruh antum buat. Okey. Comel. Okey, dah sedia 3 kertas? Dah. Dah. Okey. Jadi soalan-soalan kita ada 6 semua. Okey, kita ada 6. Okey, perhatikan. Ni soalan skor Bahasa Arab SPM 2020 kata hikmah. Okey, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Ni kemungkinan yang Betul. masuk dalam periksa. Okey. Yang first kali islah ar-ra'iyah bi islah ar-ra'i. Okey, cara nak jawab dia macam mana tadi? Okey, tulis dulu as-su'al as-sani jim. Okey. Semua tulis as-su'al as-sani jim. Sebiji macam ni. Dah tulis as-su'al as-sani jim? Dah. Udah. Okey, soalan kedua jim. Okey, kemudian tambah qaulu al-hikmah. Okey. Pada 6 muka surat 6 muka surat. Maksudnya 3 kertas tu. Okey, qaulu al-hikmah. Semua sah. Ke-6 muka surat tu. Yang pertama dulu. Okey. Yang pertama dulu. Okey, tulis qaulu al-hikmah noktah bertindih. Okey. Tulis kata hikmah yang pertama tadi. Apa dia? Islah. Okey, tengok ejaan dia. Islah ar-ra'iyah bi islah ar-ra'i. Okey. Semua nampak clear tak pada skrin ni? Clear. Tak clear? Clear. Okey. Dah tulis dah qaulu al-hikmah noktah bertindih. Kata hikmah. Sudah. Okey. 1, 2 dan 3. Okey, apa huraian dia? Ingat tak huraian dia? Tak ingat. Oh, tak ingat. Okey. Okey, tak apa.
tulis dulu. Islah ar-ra'iyah bi islah ar-ra'i. Okey. Muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua. Okey. Muka surat yang kedua. Tulis as-su'al as-sani jim qawlu al-hikmah. Okey, apa kata hikmah yang kedua? Apa kata hikmah yang kedua? Hikmah ni. Ma ahsanuddin wa dunya iza ijtima'an. Ijtima'an. Salah. Alia. Ma ahsana. Ahsana bukan ahsanu. Ma ahsana ad-dinu Ahsantum. wad dunya idza ijtama'a. Apa maksud ijtama'a? Ijtama'a berkumpul, bersatu. Satu Okey. kan? Ijtama'a kan fi'il madin. Cuma kenapa ada alif kat belakang? Tak tahu. Okey. Bila ada alif tu menunjukkan dua, musanna. Ijtama'a maksud dia kedua-duanya bersatu. Kalau berdua, Dia kan fi'il madin, ijtama'a. Bila dua, ijtama'a. Bila ramai, ijtama'u. Ingat tak fi'il madin? Ingat. Jadi dia alif kat belakang tu sebab dia fi'il madin, menunjukkan musanna. Ad-din dengan ad-dunya. Okey, sebab tu kita baca ijtama'a, bukan ijtima'an, salah. Okey, dah tulis dah muka surat yang kedua? dah. Okey. Tengok kertas seterusnya, muka surat yang ketiga. Okey. Okey, kata hikmah soalan yang ketiga, isyrah al-hikmah al-atiyah syarhan wafian. Okey, kata hikmah yang ketiga. Okey, tulis laula al-wi'am lahalaka al-anamu. Laula tu dekat bukan jauh tu, laula. Jika tiada. Laula jika tiada al-wi'am. Apa maksud al-wi'am? Besok. Main-main. Al-wi'am maksudnya keharmoni. Keharmonian, ketenangan. Jika tiada ketenangan, jika tiada keharmonian, la benar-benar halaka ni musnah. Halaka musnah. Al-anam manusia. Jadi dia kata jika tiada bunyi apa tu? Jika tiada keharmonian, manusia benar-benar akan musnah. Okey. Okey, dah tulis dah muka surat yang ketiga? Udah. Okey, tulisan cantik-cantik. Nanti lepas antum datang nanti, Ustazah akan cek. Okey. Kalau ada yang ejaan tulisan tak cantik, Ustazah suruh buat balik. Ui. Okey, yang keempat. Kata hikmah yang keempat. Isyrah al-hikmah al-atiyah syarhan wafian. Biqadri lughatil mar'i. Siapa bunyi apa tu? Boleh tolong mute tak? Shril. Okey, mute Elok lah. Jangan mengganggu ni. Okey, biqadri lughatil mar'i yakthuru naf'uhu. Okey, dengan mampunya seseorang tu banyak bahasa, banyaklah manfaat dia. Yakthuru naf'uhu. Okey, dah tulis dah?
Naam. Itu sengaja tu main sembur macam tu tu. Barang siapa yang mengganggu kawan-kawan untuk belajar, ada yang mengganggu ke? Astagfirullah. Dia main tiup-tiup lah Ustazah. Siapa yang ni? Idham. Kamu jangan Okey, mengganggu dah. kawan-kawan Jangan-jangan mengganggu kawan-kawan. Kalau kamu mengganggu kawan-kawan macam tu, kamu anggap bergurau, tapi bila mengganggu itu berdosa sebab kamu mengganggu kawan-kawan yang lain. Okey, jadi kata hikmah yang seterusnya fastabiqu al-khairat. Itu yang kelima. Yang kelima, kata hikmah yang kelima muka surat yang keempat. Yang kelima. Dah tulis dah? As-su'al as-sani. Tulis. As-su'al as-sani jim qawlu al-hikmah fastabiqu al-khairat. Dan last kali isyrah al-hikmah al-atiyah syarhan wafian. Antum tengok semua soalan sama je. Dia suruh jelaskan. Zaharal fasadu fil ardi bima kasabat aidi an-nas. Jelaslah kerosakan di muka bumi ini disebabkan tangan manusia. Antum tulis as-su'al as-sani jim qawlu al-hikmah. Tulis kata hikmah ni. Semua dah tulis? Tengah tulis. Tengah tulis. Belum. Come on. Kalau tak ambil. Dah siap? Dah. Siap. Alhamdulillah. Jadi baru siap dia punya macam intro dia. Macam mana nak jawab? Dia punya point dia tu lah. Jawapan dia ingat 3 point ataupun 3 ulasan dia. Yang mana kata hikmah yang antum ingat? Sekarang Ustazah bagi masa 1-2 minit untuk tulis. Masing-masing tulis. Yang mana yang dah ingat? Yang tak ingat? Tak ingat? Tulis. Dia je kan. Ya? Salin je boleh tak? Salin je. Boleh. Tapi nanti di hujung nanti Ustazah akan bagi kerja lain. Hafal ke Zah? Hafal ke Zah? Hafal tu memang kena hafal. Hafal memang kena hafal. 6 je. Betul. Zah tunjuk balik kata hikmah tadi boleh Zah? Saya tak sempat salin lah Zah. Tak sempat salin? Yang mana? Kata hikmah tadi. Yang nombor 4 sampai 6. Kalau nak PM aku. Yang 4? Kabut-kabut dia baris. 4 sampai 6. 4 sampai 6. Paris ni mana ya?
Fastabiqu al khairat. Swasta. Alif. Yang tu. Okey, dah siap dah? Dah? Yang kelima dah? Belum, jap. Okey, yang keenam. Ha. Fokus betul Daniel. Ha. Okey, dah? Ya, selang. Okey. Maksudnya setiap yang antum tulis tu mesti selang sebaris. Tapi kalau antara point ataupun antara nombor, selang 2 baris. Ada yang nak? Ha? Ustazah ajar benda yang sama macam semalam ke? Tak juga. Ada benda lain juga. Sebab untuk malam ni Ustazah fokus satu-satu. Kalau semalam Ustazah rangkul 3 soalan. Kita lebih kepada perbincangan trial. Okay? Jadi untuk malam ni kita bincang satu-satu. Dan untuk next class pun kita akan bincang satu-satu soalan. Maksudnya topik apa soalan dia. Okay, Ain Syafa'ah, apakah ini? Ini kita bincang tentang soalan kata hikmah. Okay, boleh Ain? Ain Syafa'ah, boleh? Kita bincang, tiba-tiba suara lain. Nah, kita bincang soalan kata hikmah. Ashirin. Okay. Nabil.
Okey, dah. Okey, sekarang Sarana antum tengok 6 kata hikmah tu berapa yang antum boleh jawab? Antara 6 kata hikmah tu berapa yang boleh jawab? 1. 1, 3, 1,5, 2. 2, 2/5. 2/5. Okey, Kalau apa ni, kalau antum masih kurang dari 3, problem. Problem. Kena usaha lebih lah. Sebab jangan tunggu nak dekat-dekat periksa ataupun tangguh. Nanti banyak antum nak kena cover. Ni tak kira subjek lagi, subjek lain banyak lagi nak kena cover. Jadi yang simple ni kena hafal. Yang simple ni kena hafal. Ini sebenarnya dah bagi dah jawapan, antum perlu hafal sahaja. Mudah je ni. Kalau antum tak boleh nak jawab trial hari tu, antum kena usaha lebih lah. Kena usaha lebih. Ambil masa 1 hari hafal yang ni sahaja. Fokus. Ustazah, kalau antum nak betul-betul nak masuk hafalan, antum kena fokus je. Fokus, niat betul. Kalau antum tak fokus, tak dapat. Sebab kita punya minda kita boleh kontrol. Minda kita ni kita boleh kontrol. Kalau kita nak menghafal, contohnya dalam keadaan emergency, kadang dalam 1 minit pun boleh. 1 minit kita boleh kita boleh hafal dalam 1 minit. Itu kemampuan manusia yang Allah bagi pada kita. Itu dalam keadaan terpaksa boleh. Jadi sebab tu kita kena paksa minda kita untuk fokus. Baru cepat hafal. Ini kalau kita duk layan biarlah lama-lama tak hafal sampai kesudahlah tak ingatlah. Sedangkan ni benda yang simple lah. Benda yang simple. Okey, baik. Jadi kena ni lah 6 je sikit sangat itu. 6. Okey, jadi kita tengok cara jawab. Cara menjawab soalan-soalan. Macam Ustazah terangkan di awal tadi. Jadi cara nak menjawab, pastikan antum tulis nombor soalan. As-soal as-sani jim. Kemudian tulis soalan tu kalau kata hikmah apa? Qaulu al-hikmah. Pastikan tulis qaulu al-hikmah. Kata hikmah dia. Kemudian antum tulis huraian dia dengan menggunakan pen warna yang lain. Kalau antum guna kata hikmah ni warna biru, guna jawapan warna hitam. Kalau antum guna kata hikmah ni warna warna hitam, jawapan dia guna warna biru. Samalah juga kalau soalan-soalan yang lain. Kalau antum nak tulis soalan ke intro ke apa-apa, gunalah 2 warna. Itu nak bagi nampak, nak bagi pemeriksa menarik lah bila dia tengok
jawapan antum seronok. Okey, dia memeriksa kertas antum. Okey. Jadi ini contoh kesilapan. Antum salah tulis. Salah tulis. Jadi macam mana kalau salah tulis, antum potong. Bukan liquid. Liquid memang tak dibenarkan. Okey, jadi potong menggunakan pembaris. Tak payah tulis dekat tepi dia. Tulis sahaja di bawah. Tulis sahaja di bawah. Antum jangan kedekut untuk menjawab soalan. Kalau antum tak nak jawab pada kertas tu, tulis batal. Kalau banyak kesalahan, tulis batal. Potong antum tulis batal besar-besar. Kemudian buat muka surat seterusnya. Tak payah nak kedekut kertas. Jadi kalau kesalahan, potong garis. Jadi tulis dia punya jawapan dia, idza salaha ar-ra'isu salaha ar-ra'iyah. Ar-ra'isu al-jayyidu yurshidun nasa ilal khairi. At-ta'awunu baina ar-ra'i war-ra'iyyati yuaddi ila taqaddumil biladi. Ini contoh jawapan dia. Samalah juga untuk soalan yang kedua, sekiranya kata hikmah ma ahsanaddin wad dunya idza ijtama'a. Ni contoh jawapan dia. Yang ketiga ini contoh jawapan dia. Jadi antum cuba perhatikan dalam satu-satu soalan. Ini satu soalan. Satu soalan. Bila satu soalan, Ustazah nak antum jawab pada satu muka surat. Jadi jangan pula kat bawah ni antum tulis soal ni. Tak perlu. Antum tak perlu. Guna sahaja muka surat, satu muka surat. Untuk jawab setiap soalan. Clear? Clear? Clear. Jadi itu sahajalah. Itu sahaja yang maksudnya macam mana cara nak menjawab. Jadi untuk soalan ni 4 markah. 4 markah. 4 kalau antum dapat dapat jawab, dapat huraikan, ada poin-poin dia, dapatlah penuh. Dan Ustazah sangat-sangat nak ingatkan kepada antum, jaga ejaan. Jaga ejaan antum. Pastikan ejaan tu betul.